Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkuliah. Dan saya kira ini lama dah kita tak jumpa ni. Seminggu kan kita cuti kerana kesibukan sedikit disebabkan saya nak menguruskan beberapa perkara berkaitan dengan universiti lah. Maklumlah saya sekarang ni ketua jabatan yang dilantik secara berkala. Selama 3 tahun ni saya terpaksa sibuk sikit lah untuk mikirkan tentang Jabatan Pengajian Islam di UPSI. Baik. InsyaAllah kita akan sambung untuk hadis yang ke-21 hari ni. Hadis ni panjang sikit, bukan panjang sikit, panjang sangat. Ada lebih kurang dalam 3 muka surat hadis ni. Bukan, ada 4 muka surat, 3 muka surat hadis ni. Jadi saya tak boleh baca keseluruhan, kerana kalau kita baca keseluruhan baru nak terjemah, pakat habis baca, baru nak terjemah, sejam dah. So kita baca sikit, saya baca sikit, saya terjemah sikit, saya baca sikit, saya terjemah sikit. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن عبد الله ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang mana Abdullah bin Ka'ab bin Malik merupakan pemandu, penunjuk jalan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu daripada kalangan anaknya ketika mana Ka'ab telah pun tua. Jadi dalam hadis ni dia bagi tahu Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ka'ab ni ketika dia tua dia pun buta. Ini biasa berlaku kepada orang yang mengalami katarak mata lah, mungkin katarak lah pada mata dia ni. Ada selaput di mata dia, bila dah tua dia buta. Jadi bila buta perlu ada seseorang untuk pimpin dia, bawa dia jalan, terutama untuk pergi ke masjid. Benda ni ma'ruf, benda ni dikenali di zaman dulu. Dan ramai di kalangan ulama-ulama dulu ni bila dah tua mereka akan buta. Antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Antaranya juga Abdul Razak Al-San'ani rahimahullah. Mereka ini bila dah tua mereka menjadi buta. Ya. Jadi bila Ka'ab ni dah tua dia buta. Qala sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata Abdullah bin Ka'ab, anak dia kata, aku mendengar ayahku iaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang hadisnya ketika mana dia tidak pergi ataupun ketika mana dia ketinggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, perang Tabuk ini adalah satu perang yang berlaku di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi wafat, ya. Sebelum Nabi wafat, Nabi mendengar cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahawasanya orang-orang Rom, ya, orang-orang Rom mengumpulkan ketenteraan. Yang ni pada tahun ke-9 Hijrah, ya. Orang-orang Rom menghimpunkan ketenteraan nak untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang mana mereka ini berkubu di Syam, di kawasan Syam. Syam ni adalah kawasan yang dikuasai oleh Rom Timur pada waktu tu. Rom ni oleh kerana tamadun dia terlalu besar, dia terpecah dua. Ada yang Rom kita panggil Rom Barat yang berpusat di Roma, dan Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel, yang berpusat di Turki pada masa tu, yang diketuai oleh pemimpin dia yang berbeza daripada yang berada di Roma. Ya, yang mana Rom Timur ni dia punyalah hebat. Rom ni dia menguasai sebahagian daripada tanah Arab. Utara Afrika dia kuasai, sehingga kan utara semenanjung Arab di Syam pun dia kuasai. Jadi bila siapa-siapa yang pergi ke Syria, siapa yang pernah pergi ke Syria, dia akan biasalah pergi ke Busra. Busra ni kawasan yang kita panggil sempadan di antara
Syria dan juga Jordan pada hari ini, dia merupakan pusat perniagaan besar di Rom. Siapa yang pergi ke Jordan pun dia akan tengok di sana ada Jarash. Jarash ini merupakan kota besar Rom, kota yang terbesar Rom di timur yang berada di luar daripada apa ni, Roma, yang berada luar daripada Itali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Rom ni dia punya kerajaan besar. Kenapa orang Rom ni nak memerangi orang Islam? Kerana mereka ni dah termalu sendiri. Ya, Rom ni mereka telah malu sendiri disebabkan mereka telah kalah dalam satu peperangan yang kita panggil sebagai peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah, yang mana perang Mu'tah ni berlaku, ya, perang Mu'tah ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Kenapa perang Mu'tah berlaku? Nabi SAW menghantar seorang utusan, ya, seorang utusan baginda untuk membawa surat, ya, membawa surat Nabi SAW berdakwah, ya, berdakwah kepada orang yang berada di Rom pada masa tu. Dia orang bila sahabat Nabi ni bawa, ya, bila bawa kita panggil surat tu, nama sahabat tu adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi, yang mana bila sahabat ni bawa surat ni sampai dekat apa ni kawasan Rom, dia dibunuh oleh pemerintah Rom pada masa itu. Ya, dia dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, yang mana dia ni, Raja Ghassan ni ataupun kerajaan Ghassan berada di bawah naungan Rom Timur pada waktu tu. So dia bila ditangkap, dia dibunuh. Dia ditangkap, dia dibunuh. Kemudian zaman dulu tuan-tuan dan puan, merupakan satu budaya yang difahami oleh mana-mana orang pun, mana-mana kerajaan pun faham. Wakil kerajaan tidak boleh dibunuh. Wakil kerajaan hanya boleh untuk dihalau, tak boleh dibunuh. Dan benda ni diamalkan sampai sekarang lah. Duta negara tidak boleh dibunuh, hanya boleh dihalau. Betul kan? Okey. Jadi bila Rom ini, kerajaan yang bernaung di bawah Rom ini membunuh sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Umar Al-Azdi, maka Nabi SAW pun menghantar tentera. Nabi hantar tentera pergi ke Mu'tah pada masa tu. Tuan-tuan dan puan tahu Mu'tah di mana? Mu'tah ni tempat saya buat degree dulu. Di Jordan pada hari ini. Dia ada satu bandar yang dipanggil sebagai Bandar Karak. Jadi bila Nabi SAW hantar tentera, tentera ni tak ramai pun nak bertempur dengan Rom yang begitu ramai pada masa tu. Ya, bilangan Rom pada masa tu ramai, orang Islam tak ramai. Sehingga kan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Nabi kata pemimpin kamu yang akan bersama kamu menjadi pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka hendaklah dilantik Ja'far bin Abi Talib. Dan jika Ja'far meninggal dunia, maka hendaklah kamu semua melantik Abdullah bin Rawaha. Kebetulan tiga-tiga pemimpin yang Nabi sebut ni tiga-tiga gugur syahid. Sehinggalah pada masa itu orang Islam terpaksa untuk melantik orang baru, iaitulah Khalid bin Al-Walid pada ketika itu. Khalid masa itulah dia menunjukkan, ya, dia menunjukkan yang kita panggil kehebatan dia, sehingga dia berjaya menyusun kita panggil menyusun saf tentera, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, dan berpusing-pusing sehingga orang Rom nampak daripada jauh seolah-olah macam orang Islam ada bantuan. Sedangkan pada masa tu orang Islam ni bukannya ramai, ada 3,000 orang je nak lawan dengan Rom yang ratusan ribu lebih. Kalau ikut atas kertas memang kalah lah orang Islam ni. Tetapi ya, oleh kerana kehebatan Khalid menyusun strategi pada masa itu, maka pada waktu tu orang Rom akhirnya lari daripada Medan, meninggalkan Medan, dan orang Islam pun kembali ke Madinah. Dan pada waktu tu Rom telah menerima satu kekalahan yang memalukan mereka, disebabkan oleh kerana ketakutan mereka kepada strategi Khalid bin Al-Walid. Jadi bila kalah ni tuan-tuan dan puan, dikira macam satu benda yang sangat memalukan lah. Macam kita kata Amerika hari ini satu negara yang kuat dari sudut ketenteraannya, hebat dari sudut kelengkapannya dan teknologi perangnya, tiba-tiba boleh kalah dengan satu negeri yang kita panggil Pulau Pinang. Satu negeri yang kita panggil Pulau Pinang boleh menang lawan dengan Amerika Syarikat. So Rom terpaksa menerima
kemaluan yang teramat sangat. Disebabkan kekalahan itu, maka pada tahun ke-9 Hijrah mereka cuba untuk repeat semula. Mereka cuba untuk nak tawan balik nak kalahkan balik kerajaan Islam yang mereka telah lari sebelum daripada itu, ya, pada tahun ke-8. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi tahu benda ni, maka Nabi pun mengarahkan sahabat untuk keluar. Nabi arahkan sahabat untuk yang mana yang tak ada uzur, yang mana yang tak ada sakit, yang mana yang tak ada cacat, kena keluar untuk berperang. Keluar untuk berperang mempertahankan Madinah. Kita keluar ke Tabuk. Jadi waktu peperangan Tabuk ni berlaku, ada dua perkara penting yang kita kena tahu. Waktu perang Tabuk ni berlaku, dia berlaku pada waktu kemarau panjang. Panas sangat. Dan pada waktu yang kedua, dia berlaku pada waktu buah-buahan baru nak keluar daripada pokoknya di Madinah. So buah-buah baru ranum. Jadi bagi orang yang iman dia tak kuat, dia akan terganggu. Pertama sebab perjalanannya jauh. Tabuk ni jauh, tuan-tuan dan puan-puan, ya, sempadan di antara Arab Saudi dan juga Jordan pada hari ni. So kalau tuan-tuan nak tengok Tabuk ni, saya boleh tunjukkan, ya, apa ni, supaya kita boleh tengok di mana Tabuk ni hari ni. Tabuk ni kalau dekat Arab Saudi, dia punya, orang kata apa, dia punya cuaca pun agak sedikit berbeza dengan Saudi, ya. Yang mana Tabuk ni ada kalanya dia kita panggil apa, dia ada salji. Kadang-kadang turun salji. Sekejap ya, saya cari kalau ada peta yang jelas sikit. Okey. Tak ada. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di skrin saya. Kalau tengok ni, yang di tepi ni. Okey. Ni Madinah di bawah ni. Madinah. Tabuk di atas ni. Jordan di utara. Jordan di utara. Dia bukan utara sangatlah, utara ke tepi sikit. Dekat ada satu kawasan yang dipanggil Ailah ni. Ailah ni memang Jordan lah sekarang ni. Ailah ni sekarang ni dipanggil Aqabah. Laut Aqabah, yang mana laut tu berada di dalam Jordan. Jadi jauh lah. Perjalanan yang jauh, panas. Kemudian Allah Ta'ala uji orang Islam pada masa tu, buah-buahan pula tengah ranum. Buah-buahan tengah ranum yang sedia untuk dipetik, untuk dituai. Jadi bagi orang-orang yang iman dia tak kuat, seperti mana, bukan kata iman tak kuat lah, yang tak diiman, seperti mana orang munafik yang hanya menzahirkan mereka Muslim, mereka akan memberikan alasan yang berbagai-bagai. Yang mana yang sakit memang diberikan uzur, yang mana yang cacat memang diberikan uzur. Tetapi mana yang tidak ada alasan, yang tidak sakit, yang tidak cacat, kena keluar untuk berperang. Nabi arahkan. Sebab itu Ka'ab dia kata, qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tertinggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan pun yang dia perang, yang baginda perang, melainkan pada perang Tabuk. Ghaira anni qad taqallaftu fi ghazwati Badar. Tetapi aku juga tertinggal dalam perang Badar. Aku juga tak ikut dalam perang Badar. Aku tak pergi. Perang Badar aku tak pergi, perang Tabuk pun aku tak pergi. Cuma dia kata perang Tabuk ni istimewa sikit, dia kata. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Yang mana dalam perang Badar ni tidak ada seorang pun yang dicela, tidak ada seorang pun yang dimarahi kalau tak pergi perang Badar. Kenapa? Kerana tuan-tuan boleh cek saya punya kuliah yang saya ingat saya punya kuliah hari apa itu, saya ada cerita sikit pasal perang Badar. Yang mana perang Badar ni merupakan perang yang pertama dalam Islam, yang mana perang Badar ni keistimewaan dia, siapa yang terlibat dalam perang Badar Allah Ta'ala ampunkan dan jamin syurga. Kenapa? Kerana orang yang terlibat dalam perang Badar ni, kesungguhan mereka, kesetiaan mereka, kesabaran mereka telah teruji. Kerana pada asalnya mereka keluar bukan untuk berperang, mereka keluar hanyalah untuk membuat satu serangan hendak kepada rombongan perniagaan Abu Sufyan yang pada ketika itu membawa hampir 40,000 dinar, yang mana satu dinar hari ini sama dengan 4.25 gram. Cuba bayangkan kalau 40,000, berapa juta dia bawa. Jadi Nabi SAW pada ketika itu
memberi cadangan kepada orang Islam yang nak merampas harta itu, kerana pada masa itu orang Quraisy merampas harta orang Islam yang berada di Mekah. Jadi Nabi kata siapa nak rampas balik harta dia, dan masa tu memang Abu Sufyan pun kafir harbi lah sebelum dia masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan ni masuk Islam juga. Cuma pada waktu ni Nabi SAW menganggap mereka adalah kafir harbi yang halal darah mereka dan halal harta mereka. So sebahagian daripada sahabat setuju. So dia orang pun bawa kelengkapan tu biasa-biasa je lah. Sebab bukan nak pergi perang, nak pergi ambush. Bawa senjata. Kita macam kalau kita tengok cerita-cerita Hollywood lah. Dia ada beza kan kalau nak pergi battle dengan nak pergi guerrilla. Kalau guerrilla ni ada mission, dia bawa senjata biasa je dan dia punya kumpulan pun tak banyak. Siap complete satu mission, balik. Ya. Komando-komando lah kira kan. Jadi zaman Nabi pun asalnya perang Badar ni macam itulah niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi asalnya begitu. Nak pergi ambush, nak pergi ambil harta yang ada pada Abu Sufyan, kemudian balik ke Madinah. Ya. Dan Abu Sufyan ni pula kelengkapan dia bukanlah banyak sebab dia bukan tentera. Dia hanya kelengkapan niaga. Dia hanya rombongan niaga. Jadi orang Islam ni tak adalah semua pergi. Hanya berapa 300 lebih saja yang pergi. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan mereka berperang dengan orang kafir Quraisy yang dapat tahu bahawasanya orang Islam nak pergi serang rombongan Abu Sufyan. So Abu Sufyan pun menukar laluan. Abu Sufyan tukar laluan, dia pergi ikut jalan yang bukan biasa, di jalan dia lalu ikut jalan tepi pantai, dan akhirnya Nabi dan para sahabat tak nampak dan tak jumpa Abu Sufyan ni. Akhirnya orang Abu Sufyan menghantar utusan dia untuk gerakkan orang Quraisy untuk mempertahankan rombongan tu, dan akhirnya orang Quraisy keluar dalam bilangan 1000 orang bersama dengan artis-artis perempuan yang menyanyi, bersama dengan unta-unta yang banyak, sehinggalah mereka bertempur di Badar. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada orang Muhajirin dan Ansar, bersediakah mereka untuk berperang? Ansar dan Muhajirin kata, kami akan berperang dengan kamu ya Rasulullah. Kami sekali-kali, kata Miqdad, wallahi imdi lima amarakallah ya Rasulullah, laksanakan perintah Allah. Fa inna la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Sesungguhnya ya kami sekali-kali tidak akan sebut kepada kamu seperti mana yang disebutkan oleh pengikut Nabi Musa, iaitu orang Israel kepada Nabi Musa, iaitu pergilah kamu dan Tuhanmu perang, kami nak duduk kat sini. Ya. Sebaliknya kami mengatakan pergilah kamu dan Tuhanmu berperang dan kami akan turut bersama. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Akhirnya bila Nabi tanya orang Ansar pun, orang Ansar jawab macam tu juga. Bahkan orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az pun lagi dahsyat dia punya ayat. Dalam nak menunjukkan kesetiaan dia kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah imdi lima amarakallah. Wahai Rasulullah, laksanakanlah perintah Allah. Ya. Kerana apa? Kerana dia kata Sa'ad bin Mu'az kata, inna qad saddaqnak. Inna qad amanna bik wa saddaqnak wa a'tayna ala dhalika uhudana famdi lima amarakallah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman dengan kamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah membenarkan cakap-cakap kamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikan janji setia kami kepada kamu. Imdi lima amarakallah. Laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu lanakhudunnahu ma'ak. Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau bentangkan di depan kami ini laut dan kau redah laut ini, pastinya kami akan meredah laut ini bersama-sama dengan kamu. Jadi dahsyat tuan-tuan, kesetiaan orang Muhajirin dan Ansar dalam menghadapi musuh yang mereka tidak jangka untuk mereka temui. Maka akhirnya mereka berperang dan Allah Ta'ala memberikan bantuan malaikat turun bersama berperang dengan orang Islam pada ketika itu, maka menang orang Islam. Bila menang saja tuan-tuan, 300 lebih lawan dengan 1000 orang yang lengkap bersenjata. Menang, Allah Ta'ala bagi menang kepada mereka. Maka kemenangan itu telah menjadikan setiap yang terlibat dalam perang Badar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kata Ka'ab di sini, orang yang tak terlibat dalam perang Badar, Nabi tak marah. Kenapa tak marah? Kerana memang daripada awal memang Nabi tak kata untuk pergi perang. Asalnya untuk ambush sahaja. Jadi bila mana
berlaku perang tanpa ada rancangan, maka siapa yang tak terlibat, Nabi tak marah. Ya, Nabi tak marah dan Nabi tidak memberikan hukuman. Sebab itu Ka'ab kata, tetapi tidak ada seorang pun yang dicela ataupun yang diambil tindakan ketika mana tidak menyertai perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam keluar ke Badar kerana mereka ingin serang satu rombongan perniagaan golongan Quraisy, hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan di antara mereka dan musuh mereka tanpa ada perjanjian daripada awal. Ya. Ya. Apa ni? Jadi disebut begitu, dia kata orang yang tak pergi perang Badar Nabi tak marahlah, sebab memang asalnya bukan nak perang. Ya. Ya, bukan asalnya nak perang. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, ini Ka'ab kata. Yang ini Ka'ab kata, dia kata perang Badar memang Nabi tak marah siapa yang tak terlibat. Sebab memang bukan ada rancangan asal. Tapi siapa yang terlibat dapat kelebihan. Ka'ab ni dia tak pergi perang Badar. Okey, kemudian dia kata walaqad syahidtu ma'a Rasulillah SAW lailatul aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam, dan aku telah menyertai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah, pada malam Aqabah ketika mana kami berjanji setia, untuk mempertahankan Islam. Tuan tahu bila ni? Yang ni kita panggil perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni dilakukan antara Nabi dan golongan Ansar. 2 kali berlaku. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah pertama, orang Ansar sebahagian daripada mereka mula mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap. Nabi balik aja daripada Taif, Nabi susah hati. Tuan-tuan dan puan-puan. Nabi balik saja daripada Taif, Nabi susah hati. Kenapa susah hati? Kerana Nabi berdakwah 13 tahun hampir. Di Mekah tidak ada orang yang besar-besar yang masuk Islam untuk dijadikan Mekah sebagai negara Islam pada ketika itu. Yang masuk Islam ni adalah hanyalah golongan-golongan yang lemah, golongan hamba dan orang miskin. Maka Nabi SAW keluar daripada Mekah mencari di manakah tempat untuk Islam ini menjadi subur, supaya syiar dan syariat Islam dapat ditegakkan dalam sebuah negara. Maka Nabi SAW pergi ke Taif. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan dan puan-puan, kerana melalui penilaian Nabi SAW, Taif merupakan bumi yang strategik. Pertama, kerana kedudukan yang tinggi. Tinggi kedudukan dia. Dia punya lokasi tinggi, geographically very very stable and very very strategic. Kenapa? Kerana tinggi ini susah orang nak serang. Susah orang nak serang datang menyerang bumi Taif kerana dia berada di atas bukit. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana bumi Taif ni subur. Banyak sangat tanaman-tanaman subur. Sehingga kan kalau kita pergi hari ni ke bumi Taif, memang banyak dijual buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerana bumi Taif ni memang subur. Ya. Jadi bila Nabi pergi ke Taif, Nabi kena baling batu dengan orang Taif. Sebab itu dalam sejarah, bila Nabi kena baling batu tu, Nabi sendiri menangis. Nabi berdarah muka Nabi, kena baling dengan batu. Zaid bin Harithah yang Nabi bawa pun dibaling dengan batu. Sehingga kan doa Nabi yang sangat masyhur di Taif. Bagi siapa yang dengar kuliah saya dulu, memang dia akan dengar. Saya biasa sebut doa ini. Walaupun doa ni ada dhaif sedikitlah pada sanad dia. Tetapi dalam bab sirah, kita terima. Nabi SAW bila dia kena baling dengan batu, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, kepadamu lah aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikitnya perancangan aku di dalam berdakwah ini, dan hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang penyayang daripada yang paling penyayang. Tuhan yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Ila man takiluni, kepada siapalah engkau nak serahkan diri aku. Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kau nak serahkan diri aku kepada orang jauh
yang tidak begitu mesra kepadaku, au ila ba'id au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang kau jadikan aku berada di bawah kuasanya. Tuan-tuan, ni doa Nabi. Ni rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Nabi ni dia berdoa pada peringkat awal tu nampak macam Nabi tu tak nampak jalan. Tapi akhirnya Nabi kata, in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhan, selagi mana kau tak murka pada aku tak peduli. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi dhulumat. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan, daripada engkau menurunkan kepada aku kemurkaanmu dan meletakkan ke atas diriku kemarahanmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas Nabi balik daripada Taif, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menceritakan kepada Aisyah, Nabi kata inilah hari yang paling berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dalam dakwah baginda, dan akhirnya Nabi keluar daripada Taif. Kata Nabi, wa ana mahmumun ala wajhi, aku sangat-sangat sedih, sangat-sangat tertekan. Falam astafiq illa biqarni sa'alib, aku tidak tahu ke mana langkahku membawa diriku, sehinggalah aku sampai di satu tempat yang namanya Qarnus Sa'alib. Yang namanya Qarnus Sa'alib. Bila Nabi sampai dekat Qarnus Sa'alib, farafa'tu basari fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Bila aku sampai saja dekat Qarnus Sa'alib, ya, kemudian baru aku tengok aku dipayungi oleh awan. Ya, aku dipayungi oleh awan yang mana awan memayungi Nabi daripada panas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ni, peristiwa Nabi balik daripada Taif ni sangat-sangat berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu ujian yang besar yang Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi balik aja daripada Taif, Nabi singgah di Aqabah. Nabi singgah di Aqabah, Nabi berucap, Nabi berdakwah. Walaupun pada peringkat awal tidak ada siapa yang bersedia untuk menerima dan percaya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu sebut pada kawan-kawan, terutama kawan-kawan ustaz saya ni, yang mana yang selalu berceramah, saya pesan, ya, bila kita berceramah ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang Allah Taala bagi ujian. Apa ujian yang Allah Taala bagi pada kita? Kadang-kadang ada orang, ya, dia berkuliah, tak ada orang nak dengar. Dia berkuliah, tak ada orang bersedia untuk dengar apa yang diceramahkan. Ataupun kadang-kadang dia datang ceramah, tak ramai orang. Tak apa. Bagi saya itu tidak menjadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita berdakwah ni, kita bukan cari kuantiti sangat. Tetapi kita mencari pahala daripada kerja dakwah yang Allah bagi pada kita. Jadi kalau sampai satu ketika, kita datang ceramah di satu tempat, ya, bila kita satu ketika kita datang ceramah di satu tempat, cuma ada 2-3 orang saja, maka pada waktu tu teruskanlah berdakwah, kerana selagi mana ada orang bersedia nak dengar, selagi itulah kita teruskan. Inilah semangat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan di dalam semangat baginda bila balik daripada Taif. Pada peringkat awal tak ada orang pun nak dengar. Bahkan dalam kitab-kitab sirah dikatakan bila Nabi berdakwah saja dekat orang pada masa tu, Abu Lahab kat belakang Nabi. Nabi dakwah pada satu orang, Nabi cerita tentang Islam pada satu orang, Abu Lahab akan datang lepas Nabi beredar, dia akan kata jangan percaya dengan budak tu, dia tu anak saudara aku, dia tu bukannya cerdik sangat, dia meninggalkan agama nenek moyang dia. So Abu Lahab mengganggu dakwah Nabi. Sebab tu kadang-kadang saya pun takjub dengan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa ajaran dakwah ini. Walaupun diganggu, walaupun disakiti, dia tetap sabar. Dan semangat inilah yang patut ditunjuk oleh pendakwah-pendakwah yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ceramah tak ada orang nak dengar. Kadang-kadang kita ceramah online pun ada orang ganggu. Ya? Kadang-kadang kita ceramah online, ada orang ganggu, tak ada kerja lain. Orang nak dengar ceramah, orang nak dengar hadis, dia pergi komen kat bawah tu, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Dalam puasa ni, kita tak boleh nak balas kan? Tapi tak apa. Kerana bagi kita, orang nak panggil kita Wahabi ke, orang nak panggil kita sesat ke, orang nak panggil kita macam-macam ke, tak apa. Kerana kita membaca hadis Nabi, kita ingin memahami hadis Nabi, kita nak faham kalam Allah, kita nak faham kalam Rasul. Kita nak faham kalam ulama. Orang nak ganggu tak ada masalah, boleh ganggu. Kita tak terkesan. Silakan.
Katalah saya macam-macam tak apa. Kerana saya mengambil semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengambil semangat Nabi yang diganggu dalam dakwahnya. Yang diganggu dalam dakwahnya, Nabi lebih hebat gangguan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai ujian dalam dakwah. Nabi teruskan kerana Nabi SAW adalah pendakwah yang begitu hebat. Tak berjaya di Taif, tak berjaya di Mekah, tak apa. Nabi pergi ke Aqabah, Nabi pergi ke Mina. Nabi dakwah kepada orang yang buat haji pada ketika itu, dan ramai-ramai yang dengar pada masa itu semua tak nak ikut Nabi, kecuali lah hanya beberapa orang, kumpulan daripada golongan Ansar. Ya. Daripada golongan Ansar, yang mana golongan ini telah bersama ataupun telah berjiran dengan golongan Yahudi yang pada masa itu selalu memberikan amaran kepada orang Ansar, yang mana mereka kata hati-hati, Nabi akhir zaman akan muncul, yang mana kalau mereka muncul, ya, kami akan memerangi mereka, kami akan memerangi kamu bersama dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bila orang Ansar jumpa je Nabi akhir zaman, mereka teringat kalam golongan Yahudi, yang mana kalau Yahudi jumpa dulu, masak kita. Ya. Masak kita. Jadi mereka pun terus beriman dengan Nabi ni sebelum orang Yahudi jumpa dulu. Jadi bila mereka beriman, mereka melakukan perjanjian dengan Nabi SAW. Nabi pun menghantar Mus'ab bin Umair untuk membaca Quran kepada mereka. Mus'ab pun pindah daripada Mekah, pindah ke Madinah, berdakwah. Dalam masa setahun, ajaran Islam begitu cepat tersebar di Madinah. Pada masa itu Yathrib lah. Pada masa itu Yathrib. Jadi pada tahun yang kedua, mereka buat perjanjian untuk mempertahankan Nabi SAW. Nabi membayangkan kepada mereka yang Nabi akan berpindah ke sana. So mereka pada tahun kedua tu mereka janji pada Nabi, kalau apa-apa berlaku pada Nabi, mereka akan pertahankan Nabi seperti mana mereka pertahankan anak dan isteri mereka. Dan pada masa itulah Nabi SAW menerima perjanjian ini, dan tak lama selepas daripada itu Nabi SAW pun berhijrah dengan para sahabat ke Madinah. Ya, Nabi pun berhijrah. Ka'ab ada pada waktu ni. Ka'ab ada pada waktu perjanjian ni berlaku. Yang mana kata Ka'ab, ketika mana kami membuat perjanjian taat setia ke atas Islam, wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin. Waktu Ka'ab kata, waktu aku terlibat dalam perjanjian Aqabah ni, kalaulah orang bagi aku pilihan, sama ada nak terlibat dalam perang Badar ke nak terlibat dalam perjanjian Aqabah, kalaulah aku diberi pilihan nak pilih salah satu, aku tetap untuk memilih, aku tetap suka untuk pilih Aqabah, walaupun Badar itu lebih istimewa berbanding Aqabah. Kenapa dia kata begitu? Dia kata, aku tidak suka untuk digantikan Aqabah ini dengan peperangan Badar. Kalau aku diberi pilihan nak pilih yang mana, aku tak suka untuk pilih Badar, aku lebih suka untuk pilih Aqabah. Wa in kanat badrun azkara fin nasi minha, walaupun perang Badar itu lebih utama diingati berbanding perjanjian Aqabah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dengar kuliah saya petang ni pun mungkin baru dengar perjanjian Aqabah. Kita tak pernah dengar sebelum ni. Mungkin. Ya. Badan biasa dengar. Kerana bila masuk Ramadan, lalu 17 Ramadan, ustaz akan cerita pasal Badar. Kerana Badar itu ada kelebihan yang tersendiri. Kerana Badar itu ada kisah yang menarik, yang tersendiri, yang lebih orang ingat berbanding daripada Aqabah. Tapi Ka'ab kata, aku lebih suka untuk terlibat dalam Aqabah. Aku puas hati. Ka'ab kata, walaupun aku tak terlibat dalam perang Badar, aku puas hati. Aku terlibat dalam perjanjian Aqabah. Pilihan masing-masing, tuan-tuan. Pilihan masing-masing. Ya. Dia kata, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dia kata, di antara khabarku, di antara ceritaku ketika mana aku terlewat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, ialah aku tidak pernah merasa lebih kuat dan tidak pernah merasa lebih senang ketika mana aku terlewat daripadanya dalam peperangan itu. Maksud Ka'ab kata, waktu aku tak pergi perang Tabuk ni, waktu aku tertinggal daripada Nabi SAW dalam perang Tabuk ni, waktu nilah badan aku paling kuat, waktu nilah aku paling senang dari sudut harta. Maksudnya sebelum ni,
aku tak sekuat ini dari sudut tenaga. Sebelum perang Tabuk ni berlaku, aku tak sekuat ini, dan sebelum perang Tabuk ni berlaku, aku tak sesenang ini, aku tak sekaya ini. Ya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, aku tidak pernah menghimpunkan sebelum perang Tabuk ini dua kenderaan pun, sehinggalah aku menghimpunkannya dalam perang ini. Kenderaan ni kira macam unta dengan kuda lah. Maksud kalau zaman dulu, dua kereta lah. Kalau ikut zaman sekarang ni. Sebelum ni kata Ka'ab, aku tak pernah himpun dua kenderaan. Pada perang ni aku himpun. Aku himpun dua kenderaan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha. Hatta kanat tilkal ghazwah. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. Dia kata Nabi SAW ni sebelum ni Nabi tidak pernah keluar untuk pergi mana-mana perang, melainkan Nabi akan bagi tahu kepada sahabat yang dia nak pergi tempat lain dulu. Kalau Nabi nak pergi perang, ini benda yang kita kena tahu. Bila Nabi nak pergi perang, Nabi akan arahkan sahabat untuk siap. Sebab zaman dulu tak ada kamp tentera macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni, siapa tentera, dia duduk dalam kamp. Dia duduk dalam kamp, dia tak campur orang. Dia punya IC pun berbeza. Identity card dia pun berbeza ID dia. Ya. Zaman dulu tak ada yang macam tu. Zaman dulu rakyat Madinah tu lah tentera. Bila ada perang saja, Nabi akan arahkan rakyat Madinah, okey, sediakan kelengkapan, kita nak keluar. Kalau ada orang tanya keluar ke mana ya Rasulullah, Nabi tak akan bagi tahu lokasi sebenar. Nabi akan bagi tahu lokasi yang pertengahan. Kenapa? Nak menjaga rahsia. Dan benda ni diamalkan oleh Nabi SAW untuk jaga rahsia. Kalau awal Nabi bagi tahu dia nak pergi perang di satu lokasi, mungkin orang munafik yang dapat tahu benda tu, dia akan bocorkan rahsia kepada musuh. Berapa bilangan tentera, ke mana mereka pergi, jalan mana yang mereka akan lalui. Semua ni Nabi SAW jaga. Jadi Nabi akan bagi tahu tempat lain dulu. Lepas tu baru Nabi bagi tahu. Ka'ab kata, mana-mana perang sebelum ni pun Nabi akan bagi tahu lokasi lain dulu sebelum Nabi pergi ke destinasi terakhir untuk berperang. Ya. Baik. Kata Ka'ab, sehinggalah perang ini. Ya, sehinggalah perang Tabuk ini, Nabi SAW keluar dalam keadaan cuaca yang terlalu panas. Dan Nabi SAW terpaksa menerima perjalanan yang begitu panjang dan padang pasir yang luas. Oleh kerana perjalanan dia dalam panas terik, kemarau panjang, tiba-tiba perjalanan ni pula memerlukan destinasi yang begitu jauh dan memerlukan tenaga yang begitu hebat. Padang pasir pun padang pasir yang luas. Ya? Maka, kata Ka'ab, dan Nabi SAW juga terpaksa untuk berdepan dengan jumlah yang begitu ramai. Kerana orang Rom ni, waktu perang Tabuk, waktu perang Mu'tah pun, ratusan ribu bilangan mereka. Ramai. Sebab Rom ni, kita panggil apa? Rom ni tamadun besar. Ya, tamadun besar. Jadi, oleh kerana semua benda-benda ni, semua faktor ni, menjadikan Nabi SAW, ya, menjadikan Nabi SAW terpaksa bagi tahu awal-awal. Itu kata Ka'ab, fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Nabi SAW menzahirkan kepada orang Islam tentang urusan mereka, mana mereka nak pergi, supaya mereka dapat menyediakan kelengkapan perang mereka. Ya. Jadi bersedia fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Dan Nabi SAW bagi tahu siap-siap destinasi yang mereka nak pergi. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathir wala yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalika diwan. Yang dan bilangan orang Islam pada masa itu agak ramai jugalah, ya. Bilangan orang Islam pada waktu tu agak ramai juga, yang mana tidak dapat dihimpunkan nama-nama mereka tu dalam satu, kita panggil dalam satu kitab yang besar. Dalam satu kitab yang besar. Jadi apa ni, Ka'ab kata Nabi SAW bagi tahu siap-siap. Nabi SAW bagi tahu siap-siap mana mereka nak pergi. Sebab apa? Sebab bilangan Rom ramai, sebab perjalanannya jauh, dan sebab kita panggil apa ni, dia punya
cuaca pada waktu tu sangat panas. Ya, jadi kita tengok orang Islam pun bilangannya ramai sehingga tidak dapat dihimpunkan dalam satu kitab yang besar. Ya, dikatakan apa ni, bilangan tentera Islam pada masa tu ada lebih kurang dalam 30,000 orang tentera. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini merupakan satu kita panggil perang yang besarlah. Ada juga yang kata 40,000, saya tidak nafikan. Ada yang kata 30,000. Tapi puluh-puluh ribu jugalah. Ya, tapi Rom ratusan ribu lebih ramai. Dikatakan lebih ramai, maka Nabi SAW bagi tahu siap-siap. Ya, bagi tahu siap-siap kepada orang Islam supaya mereka bersedia, supaya mereka bawa bekalan. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ka'ab kata, setelah itu, faqala Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyi min Allah. Ya. Sangat kurang lelaki yang ingin untuk tidak pergi, melainkan dia sangka dia tidak akan dapat dia akan tersembunyi selagi mana tidak diturunkan wahyu daripada Allah. Maksudnya semua orang pergilah sebab dia tahu sangat kurang mereka-mereka yang tak nak pergi ni boleh menyangka yang kalau mereka tak pergi pun mereka akan selamat. Sebab ramai 30,000, 40,000. Mungkin ada yang sangka kan, bila ramai sangat. Mungkin ada yang sangka yang kata kalau saya tak pergi pun bukan Nabi tahu pun. Ramai kadang-kadang tak perasan. Mungkin dia akan fikir begitu kan. Tetapi kalau kita tengok Ka'ab kata sangat-sangat sedikit lelaki yang kita panggil boleh berfikiran begitu, ya, berfikiran begitu, kerana selagi mana wahyu tak turun, okeylah selamat. Kalau wahyu turun, masak mereka. Kalau wahyu turun, mereka akan dibongkarkan rahsia mereka, ya, dibongkarkan rahsia mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekejap ya. Tiba hilang pula ni. Saya punya skrin. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat ath-thimar wal-dhilal. Yang mana ini yang saya sebut tadi, walaupun Rasulullah SAW pergi berperang dalam keadaan yang panas terik, Ka'ab kata ada satu lagi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berperang, Nabi berperang, kata Ka'ab, dalam keadaan tabatis thimar, dalam keadaan buah-buahan sedang masak ranum. Dalam keadaan masak ranum, yang mana merupakan satu ujian yang besar kepada orang Islam pada ketika itu, untuk pergi tempat yang jauh. Ya, baik. Jadi bila berlaku benda ni, dia kata, fa ana ilaiha as'ar fatajahhaza Rasulullah SAW wal muslimina ma'ahu. Maka Nabi SAW pun
apa ni bersiap-siap kelengkapan dia bersama-sama dengan apa ni bersama-sama dengan orang Islam yang lain. Bersama-sama dengan orang Islam lain, Nabi pun buat kelengkapan dia, siapkan, sebab yang macam saya sebut dulu lah, ya. Apa ni kita panggil bukan ada tentera dalam kamp zaman dulu ni. Tak ada tentera dalam kamp, jadi bila mereka nak pergi perang, mereka akan bersiap kelengkapan mereka sendiri, ya. Jadi bila mana perang itu berlaku dalam keadaan apa ni buah-buahan yang sedang ranum, buah-buahan yang sedang ranum, apa ni Ka'ab kata sangat-sangat apa ni kita panggil ujian kepada orang Islam. Maka sebab itu Ka'ab kata sebelum tu, ya, sedikit sangat lelaki yang apa ni ingin untuk tidak turut serta, melainkan dia sangka benda tu akan apa ni akan apa ni kita panggil tertutup. Tak ada orang tahu untuk dia tak pergi, sebab ramai pun selagi mana wahyu tak turun. Ada, tapi apa ni tak ramai. Ya, tak ramai. Jadi ada sebahagian daripada orang apa ni yang di Madinah tu, dia apa ni dia sangka kalau dia tak pergi pun tak apa. Dia tak pergi pun tak apa. Dia menyangka tak pergi. Kalau dia tak pergi pun dia akan sangka alah tak apa, ramai sangat yang pergi. Mungkin Nabi tak tahu. Tapi selagi mana wahyu tidak turun, tak mengapa. Tapi akhir kalau wahyu turun, mereka akan binasa. So kalau ada yang tak nak pergi pun, mereka menyangka apa ni kita panggil apa? Susahnya saya nak buat ayat ni. Oleh kerana nak terjemah dalam bahasa daripada bahasa Arab ke Melayu ni saya agak sedikit lack of word, ya. Maksudnya Ka'ab kata kat sini oleh kerana ramai sangat, maka adalah sebahagian, tak ramai, adalah sebahagian rasa macam kalau tak pergi pun tak apa, ramai. Dan mereka kata mungkin tak dapat dikenal pasti, tapi tak apalah selagi mana wahyu tak turun. Ya, itu maksudnya. Maka oleh kerana Rasulullah SAW perang dalam keadaan buah-buahan yang sedang ranum, Ka'ab kata, fa ana ilaiha as'ar, aku juga cenderung kepadanya, ialah buah-buahan yang ramai kan, buah-buahan yang banyak. Maka Nabi SAW pun menguruskan bekalannya. Nabi pun dalam orang muslimin yang bersama dengan Nabi pun bersiap-siap. Wa tafiqtu aqdu likai atajahhaza ma'ahu. Aku pun keluar daripada rumah supaya aku juga boleh menyediakan kelengkapan aku. Fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Kemudian aku balik ke rumah dalam keadaan apa ni aku tak buat apa-apa lagi untuk diri aku. Fala walam aqdi syai'a, aku tak buat apa pun untuk sebagai kelengkapan aku. Ya. Jadi bila dia keluar, dia nak beli barang. Asalnya nak beli barang, tapi balik tak ada buat apa. Balik tak ada beli apa-apa. Ya. Kemudian fa aqulu fi nafsi wa aqulu fi nafsi, dan aku mengatakan pada diri aku, ana qadirun ala zalika idza arad. Aku mampu untuk menyediakannya jika aku mahu. Ya, mungkin dia rasa macam dia ada duit lah. Dia ada duit, dia tak perlu untuk rush. Relax saja. Ya. Maka falam yazal zalika yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jid. Fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Jadi bila perasaan bertangguh-tangguh tu kata dia, ya, perasaan bertangguh-tangguh tu apa ni ada pada aku sehinggalah, ya, orang Islam istamarra berterusan perasaan al-jid, apa ni manusia yang berada di Madinah tu apa ni bersungguh dah. Dia apa ni dia bersungguh, sedangkan apa ni bersungguh untuk keluar. Fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimun. Tiba-tiba Nabi pun keluar dah. Dia orang dah bersiap, dia orang dah lengkap kelengkapan mereka. Ka'ab tak buat apa-apa lagi. Tiba-tiba Nabi keluar dah. Orang Islam yang lain pun keluar. Walam aqdi min jihazi syai'a. Sedangkan aku belum lagi memutuskan apa-apa untuk aku buat sebagai kelengkapan. Summa ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. Kemudian aku pun balik. Ya. Aku balik. Sebab dia kata aku balik dan aku juga kemudian aku keluar rumah nak beli barang.
kemudian aku balik, aku pun belum memutuskan apa-apa lagi. Falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazu. Sehinggalah apa ni um, perasaan itu sentiasa ada pada aku, dan orang-orang yang orang-orang yang pergi itu bergegas dah berangkat pergi perang, wa tafarat al-ghazu, dan perang pun tak jadi. Dah apa ni orang kata tak jadi. Sebenarnya perang Tabuk ni tak ada pertempuran. Perang Tabuk ni tak ada pertempuran kerana Rom tak jadi nak perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tak jadi perang. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Jadi akhirnya kita panggil dia kata aku nak pergi juga. Masa tu aku bercita-cita untuk pergi supaya aku ni boleh menemui mereka dalam peperangan. Tapi dia kata faya laitani fa'alt, ya, tetapi dia kata alangkah baiknya kalau aku boleh buat benda tu. Maksudnya benda tu jadi angan-angan dia jelah, jadi cita-cita yang tak kesampaian, ya. Summa lam yuqaddar li zalik, summa lam yuqaddar zalika li, tetapi semua itu tidak ditakdirkan untuk aku. Maksudnya benda tu tak jadi kenyataan lah, tak jadi realiti, ya. Fatafiqtu idza kharajtu fi an-nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anna la ara li uswah, ya. Yang mana kata Ka'ab, setelah Rasulullah SAW pergi ke medan Tabuk, maka dia rasa macam perkara itu menyedihkan dia, kerana dia tidak dapat pergi ke perang Tabuk, yang mana kalau ketika keluar di tengah-tengah masyarakat, dia sedar bahawasanya dia tidak menjadi contoh yang baik, melainkan dia merasakan orang mungkin fikir dia ni adalah rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, yang mana dia kata bila aku keluar saja pada manusia selepas Nabi SAW keluar berperang, maka perkara itu menyedihkan aku, yang mana aku merasakan aku tidak menjadi contoh yang baik, melainkan hanyalah dianggap sebagai lelaki yang telah dicelup dalam orang-orang yang dah berada dalam munafik, ya, ataupun orang yang Allah Taala berikan uzur daripada kalangan orang-orang yang dhaif. Okey, orang-orang yang ada keuzuran ataupun orang yang ada kecacatan. Okey. Kemudian Ka'ab kata, walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Nabi SAW tidak ingat tentang aku sehinggalah apabila Nabi sampai di Tabuk, wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Waktu tu Nabi SAW duduk bersama dengan kaum di Tabuk. Barulah Nabi kata, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apakah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Masa tu baru Nabi nampak, Ka'ab mana? Ka'ab buat apa sekarang ni? Baru Nabi perasan yang Ka'ab tak ada. So tuan-tuan dan puan-puan, masa pun dah tak banyak. Hadis ni panjang. InsyaAllah nanti saya akan cerita dalam kuliah yang akan datang supaya kita boleh habiskan. Cuma saya nak berikan kesimpulan sikit. Saya katakan perang Tabuk berlaku waktu kemarau panjang. Perang Tabuk berlaku jauh daripada Madinah, sehingga perjalanan itu perjalanan yang begitu sukar, waktu panas, waktu tu juga waktu buah-buah sedang ranum. Jadi bilangan orang Islam ramai, sedikit sangat orang yang tak nak pergi, dengan menyangka dia tidak akan ditangkap ataupun tidak akan dapat dikenal pasti oleh Nabi kerana dia tak pergi kerana ramai. Tapi ada sedikit sangat, tapi dia rasa macam tak apa kalau isteri terlalu ramai sangat yang pergi. Dan waktu buah-buah ranum ni, Ka'ab sendiri kata, aku sendiri cenderung kepada buah-buah yang banyak ni. Sukalah sebab buah-buah yang ini merupakan satu ujian kepada orang Islam pada ketika itu. Dan bila Nabi bersiap, orang Islam semua bersiap, Ka'ab tak siap apa. Balik tak buat apa-apa. So bila tak buat apa-apa, dia tak mampu untuk pergi, sampailah orang Islam sampai di Tabuk dan perang tak jadilah. Maka pada ketika itu dia nak pergi untuk orang kata nak menyusul golongan Nabi dan para sahabat yang pergi, tapi dia kata alangkah baiknya kalau aku dapat pergi. Falam yuqaddar li zalik. Tak ditakdirkan untuk pergi juga. So dikekal kat rumah. Jadi bila mana dia keluar dalam keadaan Nabi dah dia keluar ke Madinah dalam keadaan Nabi dah pergi ke perang, ya. Masa tu dia rasa sedih.
ketika mana dia keluar ke tengah-tengah masyarakat, kerana dia sedar bahawasanya dia tidak uh, kerana dia tidak nampak mana-mana contoh yang boleh dijadikan contoh untuk sama-sama nampak macam dia tak pergi. Dia tak pergi. Lepas tu dia tengok orang kat luar yang dekat Madinah tu, dia tak nampak mana-mana orang yang dia boleh jadikan contoh untuk dia kata, oh aku sama dengan dia. Melainkan lelaki yang terlibat dalam munafik. Dia nampak kat Madinah yang tinggal, yang tak pergi sama dengan dia tu, sama ada orang munafik ataupun orang yang tak pergi perang disebabkan oleh kerana lelaki yang dhaif. So dia kata, itu yang menyedihkan dia. Kerana mungkin dia rasa orang akan anggap dia pun sama macam sama ada orang munafik ataupun orang yang tak pergi disebabkan oleh kerana ada uzur. Sebab bila dia keluar saja di Madinah, lepas Nabi keluar, bila dia keluar aja ke Madinah, dia tak nampak orang lain yang tak pergi melainkan dia dan orang munafik dan orang yang ada uzur. Sedangkan dia bukan uzur, dia bukan munafik. Dia bimbang, dia sedih kerana dia risau orang menganggap dia salah satu daripada dua tu. Sedangkan dia tak ada uzur dan dia bukan munafik. Sepatutnya dia pergi, tetapi dia tak pergi dan Nabi tak ingat dia. Nabi tak ingat apa yang Ka'ab bin Malik ni tak pergi, melainkan bila dah sampai Nabi dekat Tabuk, Nabi duduk bersama-sama dengan orang Islam di Tabuk. Lepas tu Nabi kata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Ya, mana Ka'ab bin Malik? So inilah cerita, sebahagian daripada cerita yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah kita akan sambung kuliah ini pada masa akan datang. Insya-Allah pada hari Khamis nanti jika ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf kerana tak sempat habiskan sebab saya kena huraikan juga background supaya kita faham. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Ustaz, saya ada soalan. Ya. Tapi ditujukan pada saya untuk Ustaz. Itulah saya pelik. Soalan tu pada saya tapi tujukan pada Ustaz. Yang pelik saya. Okey. Soalan dia begini Ustaz, bunyinya. Boleh tu Ustaz, bagaimana cara yang benar dan dibolehkan bertakbir raya ramai-ramai untuk kita lakukan? Mungkin di luar COVID ataupun mungkin di dalam COVID. Macam mana? Saya terlepas soalan. Okey, sekejap Saya ada dua soalan. Bagaimana cara yang benar dan dibolehkan bertakbir raya beramai-ramai untuk kita lakukan? Mungkin saya ini andaian saya. Mungkin waktu dalam COVID ataupun sama dengan di luar time COVID ini. Bertakbir raya beramai-ramai untuk kita lakukan. Okey. Okey, macam mana? Boleh. Itu soalan Takbir pertama. raya ni. Kita bincang takbir raya raya puasa lah sebab kita nak raya puasa ni. Okey. Takbir raya puasa ni adalah dia bermula apabila maghrib lah. Dia bermula apabila maghrib, masuk aja maghrib hari terakhir tu, bila masuk aja 1 Syawal sebab hari dalam Islam bermula malam ya. Hari dalam Islam bermula malam. Jadi bila masuk aja Syawal lepas maghrib itu, kita disunatkan untuk bertakbir. So itu bermula waktu bertakbir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kamu menyempurnakan bilangan bulan dan supaya kamu dapat membesarkan Allah di atas apa yang Allah Taala telah memberi hidayah kepada kamu, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kamu sebutlah Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ataupun bagi saya lah, lafaz takbir yang dalam masyarakat Melayu tu pun dibenarkan kerana dia sebenarnya riwayat yang menjelaskan takbir secara spesifik daripada Nabi SAW itu tidak ada yang mengikat. Mana-mana lafaz takbir yang kita nak buat, dia ada keluasan dalam masalah ni. Dan takbir ni sunnah bagi orang lelaki dan perempuan. Ya. Cuma takbir itu takbir yang kita lakukanlah di masjid, kita buat di rumah, di pasar-pasar. Lelaki meninggikan suara, manakala perempuan hendaklah dia merendahkan suara dia. Tak perlu untuk menjerit-jeritlah orang perempuan.
Ya, sebab ulama mengkiaskan dengan hadis yang solatlah bila orang perempuan nak tegur imam dalam solat, dia hanya bertepuk tangan saja. Tidak perlu untuk mengangkat suara. Sebab lelaki mengangkat suara. So bermulanya waktu bertakbir ni adalah terbenamnya matahari pada malam raya. Jadi bila kita malam raya tu kita mula bertakbir. Ya, sama ada 30 Ramadan ataupun lepas pada 30 Ramadan ataupun lepas 29 tu masuk je maghrib, kalau esoknya 1 Syawal maka disunatkan untuk bertakbir. Jadi bagaimana nak bertakbir tu? Boleh bertakbir secara ramai, boleh bertakbir sendirian. Kalau kita sendirian di rumah, kita takbir sendirian. Kalau kita ada ramai-ramai di rumah, kita bertakbir secara beramai-ramai. Tak kira. Imam Syafi'i kata, apabila mereka itu melihat anak bulan di bulan Syawal, maka aku suka untuk manusia ni bertakbir secara berjemaah pun tak apa, secara sendiri-sendiri pun tak apa. Sama ada di pasar ke, di jalan-jalan ke, di rumah-rumah ke, sama ada mereka musafir ke, bermukim ke, tak ada masalah. Boleh. Ya, dan orang lelaki meninggikan suara. Cuma yang menjadi isunya adalah satu suara ke bukan satu suara. Ada sebahagian daripada ulama-ulama semasa ini mereka mengatakan tak perlu satu suara. Maksudnya tak perlu macam kita buat satu suara ni. Kerana menurut mereka tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Tetapi bagi saya menghormatilah sebahagian ulama yang berkata begitu. Tetapi cuba kita bayangkan macam mana kita nak bertakbir secara bersama, secara berjemaah seperti mana Imam Syafi'i kata. Kalau bukan dengan satu suara, kalau masing-masing mengangkat suara dengan berbeza-beza, so, orang kata apa? Macam mana kita nak mengangkat suara yang tinggi tanpa ada satu suara? Macam mana? Jadi kalau bagi saya benda ni masalah ni masalah yang khilaf. Saya tidak ada masalah untuk kita bertakbir dengan satu suara. Kerana itu juga adalah benda yang tidak menjadi masalah. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan tak boleh. Dia kata mesti sendiri-sendiri. Setiap orang angkat suara. Tapi kalau setiap orang angkat suara, ya, di masjid umpamanya, macam mana kalau bukan dengan satu suara? Setiap orang buat cara dia sendiri, maka hingar-bingar dalam masjid tu kita tak dengar apa yang disebut oleh orang secara ramai, kan? Dan kita pun mungkin akan terganggu. Tak boleh nak bertakbir kerana kita rasa terganggu dengan orang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bagi saya tidak menjadi masalah jika kita nak bertakbir dengan satu suara, ya, sehingga lafaz yang kita sebut tu selari mula dengan akhirnya dengan orang yang lain. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, soalan kedua Ustaz. Di akhir-akhir Ramadan ini ada makmum lepas solat tarawih dia tak ikut witir bersama imam. Katanya mungkin untuk menghayati solat witir itu sendiri bila bersendirian. Jadi soalannya ialah mana yang lebih baik? Terus ikut imam menghabiskan witir pada sesi tarawih selepas Isya ataupun meninggalkan solat witir dan mengejarkannya di akhir-akhir waktu bersendirian. Okey. Pertama sekali kita kena tahu, ya, hukum solat witir adalah sunnah mengikut majoriti ulama. Walaupun Hanafi kata ia adalah wajib, tetapi pendapat yang sahihnya adalah witir ini sunnah. Bila sunnah, maksudnya kita nak solat dengan imam pun sunnah, nak solat bersendirian pun sunnah. Maksudnya kalau dia nak meninggalkan imam dia solat tarawih bersama imam, lepas tu ditinggalkan imam dia, tidaklah berdosa. Cuma kita berbicara sekarang ni dari sudut afdaliyah, dari sudut keafdalan. Mana afdal? Solat habis sampai dengan imam ke ataupun kita tinggalkan imam? Tidak dinafikan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Sesiapa yang solat malam bersama dengan imam sehingga selesai, maka akan diberikan kepadanya pahala seolah-olah dia berqiyamul lail sepanjang malam. Satu malam. Ya. Jadi kalau katalah dia solat
bersama dengan imam sampai witir. Lepas tu baru dia bagi salam. Dia dapat pahala seolah-olah macam dia menghidupkan satu malam penuh. Sebab itu eloknya tunggulah imam, jangan tinggalkan imam. Tapi ustaz, bukankah ustaz kata dulu kita ni kalau kita nak solat di hujung malam, kita jangan witir di awal. Sebab imam tu dia witir di awal malam. Betul. Saya pernah sebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan solat yang terakhir untuk kamu pada waktu malam itu witir. Dan Nabi SAW juga mengatakan pada hadis Ibnu Umar, salatul lail masna masna fa idza khasita subuh fa autir bi wahidah. Ya. Apa ni, solat malam itu dua rakaat bila engkau takut subuh masuk, maka hendaklah kau witir dengan satu rakaat. Menunjukkan witir ni paling akhir, kata Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi juga mengatakan la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Nabi kata tidak ada dua witir dalam satu malam. Satu malam satu je witir. Jadi kalau seseorang itu dia nak mengambil yang afdal, sekarang ni ada dua lah. Nak tunggu solat dengan imam sampai witir sekali ataupun nak tinggalkan imam sebab nak ambil witir di hujung. Kalau kita dapat buat kaedah ni lagi bagus, iaitu bila imam solat witir saja, kita niatkan untuk solat syafa'. So kalau imam solat witir satu rakaat, kita solat belakang imam, kita ikut, tapi kita niat dua rakaat. So kita niat qiyamul lail juga dua rakaat. So bila imam bagi salam satu rakaat witir tu, kita bangun lagi. Kita bangun, sempurnakan dua rakaat. Lepas tu bila imam berhenti, kita boleh solat lagi banyak mana yang kita nak. Lepas tu kita witir di akhir malam. Tapi kalau tak boleh juga, kalau tak boleh, tak apa, kita boleh witir bersama dengan imam. Nanti di akhir malam nanti kita boleh solat lagi. Kerana ada hadis daripada Ummu Salamah yang mengatakan Nabi SAW pernah solat sunat selepas solat witir. Nak menunjukkan apa ni, boleh untuk kita solat sunat selepas daripada solat witir, cuma afdalnya witir dijadikan yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ada satu soalan daripada Abang Munir. Ustaz, benarkah ulama meletakkan darjat ahli badar dalam umat ni dalam urutan kedua setelah 10 sahabat dijadikan syurga? Ya, betul. Dijanjikan syurga yang paling tinggi, kemudian golongan badar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mana satu ke perang pertama Rasulullah? Badar. Badar Ya. Bukan perang Wadan. Ya? Wadan. Perang Wadan. Perang Al-Bawa. Abwa. Bulan Safar tahun 2 Hijrah, betul? Bukan? Sekejap. Itu saya rasa Abuak kan nama dia? Abwa. Abuak, okey. Kalau ikut saya lah, sekejap yang ni saya tak pastilah. Okey, Wadan, betul. Ada dalam ada berbeza pendapat ulama dalam dalam menentukan peperangan yang pertama. Ada yang kata peperangan yang pertama adalah peperangan Badar. Ada juga yang mengatakan peperangan Abwa. Okey. Tapi peperangan ni tak besar lah, sebab itu tak berapa disebutkan. Ya. Terima kasih Abang Bukhari ingatkan. Saya pun dah lupa dah. Okey. Betul. Peperangan saya pun tengok kat sini peperangan Wadan dan peperangan Abwa. Ya, bukan peperangan Badar. Minta maaf, saya terlupa, saya tersilap. Ghazwah Abwa, baru teringat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam sahih dia. Terima kasih. Okey. Kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Hari Khamis kita jumpa lagi.
InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.